Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Malaysia masih menantikan Perdana Menteri ke-10 selepas PRU15 menyaksikan negara buat pertama kalinya berdepan situasi parlimen tergantung. Malaysia kini membawakan berita terkini secara langsung selepas pilihan raya umum. Zahid, surat kata MPBN sokong Anwar adalah palsu. Pukul 3 suku petang, Unit Komunikasi BN menafikan kesahihan surat yang dikatakan dihantar ke Yang di-Pertuan Agong, menyatakan kesemua 30 ahli parlimen gabungan itu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam satu hantaran di Facebook, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi pula berkata surat tersebut adalah palsu dan rekaan manusia yang tidak bertanggungjawab. Mohon jangan dikeruhkan lagi keadaan. Mohon doakan yang terbaik untuk dalam keadaan sekarang ini, katanya. Terdahulu, Anwar Musa mengongsikan surat tersebut di Facebook, mendakwa Zahid berbohong kepada Agong berkenaan surat itu. Anwar juga menggesa laporan polis dibuat berkenaan surat itu. Surat tersebut, yang memaparkan tanda tangan Zahid, mendakwa mesyuarat BN yang dibuat semalam memutuskan untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri yang baru. Namun, BN setakat ini berkata mereka kekal dengan keputusan untuk tidak menyokong Anwar mahupun pengerusi BN Muhyiddin Yassin. Pukul 2.10 petang, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dilihat meninggalkan Hotel Spiridis dan kini berada di rumah Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara. Rumah tersebut menerima sejumlah pengunjung sejak pengerusi PN itu pulang kira-kira pukul 2 petang tadi. PN sebelum ini mendakwa memiliki sokongan 115 ahli parlimen, namun perakuan bersumpah tersebut dipersoalkan selepas BN memutuskan untuk tidak menyokong mana-mana pihak. Jangan guna sentimen perkauman, kata Adam Adli. Pukul 2 petang, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Adli Abdul Halim tiba di pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing. Tidak seperti pemimpin PKR lain yang terus masuk ke banglo tersebut dengan kereta bercermin gelap mereka, Ketua Pemuda PKR itu berjalan ke arah tempat media yang sedang menunggu. Dia berkata apa yang akan dibincangkan hari ini termasuk penggunaan sentimen perkauman, terutama dalam kalangan golongan muda. Saya minta jangan guna sentimen perkauman. Jangan musnahkan kepentingan negara demi kepentingan politik atau peribadi. PRU15 sudah tamat, katanya. Tidak lama kemudian, sebuah lori tiba membawa kerusi plastik kepada media, dengan ada yang berseluruh tidak perlu berebut kerusi tersebut. Agong titahkan BN sertai Kerajaan Perpaduan, Zahid. Pukul 1.50 petang, wartawan Haris Mohamad melaporkan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, Yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa semua 30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan. Katanya, dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima titah tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali BN seperti yang dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Ahmad Zahid menjawab, tak ada. Bukan itu titah tuanku, katanya. Titah tuanku ialah bentuk Kerajaan Perpaduan, jelasnya lagi. Pemimpin PKR berkumpul di pejabat Anwar. Pukul 1.40 petang, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail tiba di pejabat Anwar Ibrahim Bukit Gasing, Petaling Jaya. Turut dilihat tiba di situ adalah Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Sungai Buloh Ar-Rahmanan. Pejabat Anwar antara beberapa lokasi di mana ahli politik bertemu berkenaan penubuhan kerajaan baru, hari ini. Lelaki ditahan disyaki ancam bunuh Agong. Pukul 1.35 petang, seorang lelaki telah ditahan polis kerana membuat hantaran berbau ancaman bunuh terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bernama memetik Ketua Polis Selangor Arjunaidi Muhammad sebagai mengesahkan penahanan tersebut tetapi tidak mendedahkan butiran lanjut. Semalam, tulang menerusi media sosial tangkap layar Instagram story dipercayai milik seorang lelaki berusia lingkungan 30-an yang mempersoalkan kewibawaan dan mengancam keselamatan Seri Paduka Baginda. Raja-Raja Melayu bersidang esok. Pukul 1.20 petang, Majlis Raja-Raja Melayu akan bersidang esok bagi membincangkan pembentukan kerajaan seterusnya, menurut kenyataan dari Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong dipercayai mahu pendapat Raja-Raja Melayu lain mengenai cara menyelesaikan kebuntuan itu, selepas PN menolak cadangan Kerajaan Perpaduan. Ini berkemungkinan bermakna kemelut siapa bakal menduduki Sutrajaya tidak akan berakhir hari ini. MKT UMNO dijadual bermesyuarat malam ini. Pukul 1.10 petang, menurut satu pekeliling, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO akan mengadakan mesyuarat hari ini pada jam 8 malam.
Mesyuarat dijadualkan berlangsung di Ibu Pejabat UMNO iaitu Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur. Tidak jelas apakah agenda mesyuarat itu. Ura-ura ada pertemuan PAN BN. Pukul 1 petang, sebuah kenderaan MPV dipercayai milik Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin kelihatan berada di Hotel City Regis di Kuala Lumpur. Kenderaan dengan nombor pendaftaran yang sama, sering kelihatan di kediaman pengerusi PN Muhyiddin Yassin semalam. Turut hadir di hotel itu sebelum ini ialah Nazir Razak, yang mengetuai Perhimpunan Better Malaysia, sebuah kumpulan yang bertujuan untuk menjadi platform non-partisan yang mencadangkan pembaharuan dan merombak semula institusi dan sistem negara. Spekulasi bertiup kencang bahawa pertemuan antara pemimpin BN dan PN akan berlangsung di hotel itu, walaupun tiada kelihatan sebarang kelibat ahli parlimen BN atau pemimpin PN lain termasuk Muhyiddin. 10 wakil BN tarik SD sokong Muhyiddin. Pukul 12.50 tengah hari, PN dilaporkan kehilangan jumlah kerusi yang diperlukan untuk membentuk kerajaan selepas 10 ahli parlimen BN menarik balik sokongan mereka melalui akuan berkanun SD pada saat akhir semalam. New Straits Times melaporkan bahawa ahli parlimen BN memaklumkan mengenai keputusan menarik semula sokongan mereka kepada istana melalui email sekitar jam 2 petang semalam. Ini kononnya alasan yang diberikan mengapa Istana Negara memutuskan kedua-dua gabungan Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH tidak mempunyai sokongan majoriti. Semalam, pengerusi PN Muhyiddin Yassin mendakwa bahawa gabungannya sudah menyerahkan 115 SD kepada istana tetapi yang di-Pertuan Agong berkata ia tidak mencukupi. Anwar tiba di pejabat. Pukul 12 tengah hari, pengerusi PH Anwar Ibrahim dilihat tiba di pejabatnya di Bukit Gasing, Petaling Jaya. Tidak lama kemudian, dia keluar dan membawa keluar makanan tengah hari, nasi ayam goreng kunyit, kepada para pemberita yang berada di luar. Berita baik, makanan tengah hari disediakan, katanya. Sementara itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin juga telah kembali ke rumahnya di Bukit Damansara. Wakil GPS keluar dari Istana Negara. Pukul 11.56 pagi, beberapa buah kereta dipercayai dinaiki wakil GPS meninggalkan Istana Negara. Alexander Nantalinggi dari Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB sempat melambai kepada media ketika keluar. Terdahulu, sumber memberitahu Malaysia kini antara 5 wakil GPS yang menghadap Agong hari ini adalah Nanta, Fadilah Yusof PBB, Richard Riot Parti Rakyat Bersatu Sarawak dan Arun Agor Dagang Parti Rakyat Sarawak. Tidak dapat dipastikan siapa seorang lagi wakil gabungan itu. Pukul 11.45 pagi, sebuah gabungan NGO berkumpul di luar Istana Negara bagi meminta Yang di-Pertuan Agong menyelesaikan segala isu pelantikan Perdana Menteri. Kira-kira 50 ahli gabungan itu membawa sepanduk tertera, "Tuanku, dengan rintihan ummah." Mereka juga melawungkan takbir beberapa kali. Turut bersama kumpulan itu adalah Ketua Penerangan Pemuda Bersatu Ashraf Mustaqim dan Pengerusi Persatuan Pengguna Semboyan 1 Malaysia, Semboyan Malaysia, Yusof Azmi. Anwar keluar tengok wayang. Pukul 11.40 pagi, Anwar Ibrahim meninggalkan rumahnya di Kajang, menurut Sinchu Daily. Calon Perdana Menteri PH itu sempat berseluruh dengan wartawan yang menunggu, dengan berkata dia keluar untuk tengok wayang. Ini boleh membawa dua makna, dia benar-benar kepawagam atau secara sarkastik berkata dia sedang memerhatikan langkah lawan politiknya. GPS masih sokong Muhyiddin. Pukul 11.30 pagi, Gabungan Parti Sarawak, GPS, masih menyokong pengerusi PN Muhyiddin Yassin, kata ahli Parlimen Petra Jaya Fadilah Yusof seperti dipetik Sinchu Daily. Dia berkata pendirian GPS tidak berubah. Dia juga mengesahkan GPS akan menghadap Agong hari ini. Zahid, Mat Hassan tinggalkan Istana Negara. Pukul 11.24 pagi, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan meninggalkan Istana Negara. Mereka tidak berhenti, sebaliknya hanya melambai kepada pemberita dalam perjalanan keluar. Dipercayai kini giliran Wakil Gabungan Parti Sarawak, GPS, untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Zahid, Mat Hassan tiba di Istana Negara. Pukul 10.45 pagi, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan tiba di Istana Negara. Mereka tiba dengan menaiki kereta berbeza. Difahamkan Setiausaha Agung BN dari Zamri Abdul Kadir datang bersama Zahid. Setakat ini tidak kelihatan kenderaan ahli parlimen BN yang lain. Semalam, Istana Negara menyitahkan 30 ahli parlimen BN untuk menghadap pada jam 10.30 pagi hari ini. Wartawan RAVENANAGOTRA akan memberikan kemaskini secara langsung dari Istana Negara hari ini. Persetujuan hampir dicapai di Pahang. Pukul 10.33 pagi,
Imbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memuat naik gambarnya bersama-sama pengerusi UMNO Pahang Wan Rosdi Wan Ismail di Facebook. Doakan kebaikan untuk Pahang. InsyaAllah, katanya mengiringi gambar itu. Tidak dinyatakan bila dan di mana pertemuan berlangsung. Seperti Parlimen, Dun Pahang juga tergantung dengan kedua-dua PN dan PH sedang berusaha mendapatkan BN untuk menubuhkan kerajaan negeri. Muhyiddin beredar dari kediaman. Pukul 10.10 pagi, pengerusi PN Muhyiddin Yassin dilihat meninggalkan rumahnya di Bukit Damansara. Dia tidak berhenti untuk bercakap dengan media. Barisan pemimpin tertinggi PN datang ke rumahnya sejak Ahad lalu. Ummah nafi anjur himpunan. Pukul 10 pagi, Gerakan Pembela Ummah menafikan terlibat dalam mana-mana penganjuran himpunan hari ini. Ummah tidak terlibat dengan sebarang himpunan yang diadakan hari ini yang tular di media sosial. Ummah menasihati agar rakyat kekal tenang dan mengikuti proses pelantikan Perdana Menteri berdasarkan kebijaksanaan dan perkenaan yang di-Pertuan Agong, katanya. Polis tingkatkan keselamatan. Pukul 9.30 pagi, kawalan keselamatan di Istana Negara hari ini lebih ketat dari biasa, dengan lebih ramai anggota polis ditugaskan. Pembaca Malaysia Kini di Lembah Kelang juga memaklumkan trafik hari ini juga lebih sesak dari biasa, ekoran sekatan jalan raya yang diadakan. Puat cabar Muhyiddin tunjuk jumlah sokongan. Pukul 9 pagi, anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO mencabar pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk mendedahkan senarai 115 ahli parlimen yang dikatakan menyokongnya. Mana tahu ada nama ahli parlimen dari BN. Kalau tidak berani dedahkan, jangan setakat istana, rakyat pun tidak percaya, kata Puat di Facebook hari ini. Puat juga menyifatkan tindakan Muhyiddin yang tidak setuju dengan saranan yang di-Pertuan Agong berhubung kerajaan perpaduan antara PH dan PN sebagai tidak menghormati baginda. Pukul 8.30 pagi, yang di-Pertuan Agong sepatutnya menerima menghadap 30 ahli parlimen BN pada jam 10.30 pagi ini. Namun ia masih tidak dapat dipastikan selepas mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam memutuskan untuk memohon penangguhan. Kedua-dua PH dan PN memerlukan sokongan BN untuk mendapat majoriti mudah di parlimen dan seterusnya menubuhkan kerajaan yang baru. Sementara itu, Wakil Gabungan Parti Sarawak (GPS) juga telah dititah untuk menghadap Agong hari ini.